Terdetik dalam hati dia mengenai kisah yang diceritakan oleh senior dia. Hello bosku, welcome back to my channel Kode TV. Video kali ini baru dia nak sharekan satu cerita asrama ni yang sebenarnya asrama sementara yang ditumpangkan di blok yang telah lama dikosongkan. Sebelum tu Bang Kode nak ucapkan terima kasih banyak kepada korang yang dah subscribe channel Bang Kode ni. Bagi yang belum lagi subscribe, bolehlah tekan butang merah dekat bawah tu untuk support channel Bang Kode. Bukan nama sebenar iaitu Farid. Sejak Farid ini bertukar ke sebuah sekolah asrama penuh di utara tanah air, macam-macam kisah yang sampai di telinga dia. Tapi si Farid ni memang tak pernah ambil serius benda-benda macam ni. Antara cerita popular yang disampaikan oleh pelajar senior asrama dia ni ialah mengenai bangunan lama di sekolah diorang tu yang menyimpan 1001 kisah pelik dan seram sehinggalah ia dibiarkan kosong tanpa berpenghuni sebelum tu. Disebabkan blok tu dah lama ditinggalkan, ada pihak yang cakap ada benda-benda yang menumpang di bangunan-bangunan kosong tu. Malah ada orang yang pernah terlihat kelibat merayau-rayau di sekitar kawasan bangunan kosong tu. Kata si Farid, jujurnya aku bukan percaya sangat perkara-perkara mistik dan pelik ni. Apabila senior berceritakan, aku just anggap ia sekadar cubaan untuk menakutkan kami. Aku hanya dengar ibarat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kata si Farid ni lah. So beberapa minggu dia menetap di asrama tu, Farid bagi tahu kawan-kawan dia yang pihak pengurusan bagi tahu semua pelajar di blok dia sekarang ni perlu berpindah buat sementara waktu ke bangunan yang kosong yang lama ditinggalkan seperti yang diceritakan oleh senior-senior dia tadi, bagi membolehkan kerja-kerja penyelenggaraan dilakukan di blok asrama yang diorang tinggal sekarang ni. Masa diarah berpindah sementara ke blok kosong tu, terdetik dalam hati dia mengenai kisah yang diceritakan oleh senior dia tentang bangunan tu. Farid mengakui perasaan berdebar mula terasa, namun dia tidak mahu terlalu mengikut perasaan. Pada hari diorang berpindah, semua pelajar ditugaskan untuk membersihkan kawasan asrama. Selain diorang dikedaki membawa barang-barang keperluan memandangkan di bangunan itu sudah lama tidak berpenghuni. So tak adalah barang-barang kelengkapan, so diorang kena bawa sendirilah segala barang-barang diorang seperti barang untuk nak mandi ke ataupun penyangkut baju kan dan sebagainya. Walaupun macam-macam cerita yang kurang enak tentang asrama itu, alhamdulillah bangunan tersebut sebenarnya dalam keadaan baik. Biarpun ia agak jauh daripada asrama lain, cuma perlu bersihkan habuk dan sawang, kata si Farid ni. Farid bagi tahu dia dan dua kawannya ditempatkan di sebuah bilik yang mempunyai 2 katil 2 tingkat dan diorang bertiga gembira sebab ditempatkan dalam bilik yang sama. Farid pilih katil yang paling atas bahagian kiri, kawan dia ambil bahagian bawah. Kata satu lagi pula kawan dia pilih untuk tidur di bahagian atas, so bawah dia ni kosong lah kan. Malam pertama di situ dia berasa agak tidak selesa sebab kipas angin tidak berfungsi dan mungkin disebabkan tempat itu baru, jadi kami belum sempat biasakan diri, kata si Farid ni. Farid bagi tahu walaupun cuaca agak panas malam tu, diorang akhirnya tertidur juga disebabkan keadaan panas sebab cuaca dan masalah kipas rosak. Farid terjaga sekitar pukul 1 pagi dalam keadaan berpeluh-peluh dan selepas itu dia tidak boleh mengelapkan mata dia. Ketika Farid tengah termenung seorang-seorang, Farid rasa macam ada benda yang sedang perhatikan dia daripada katil bawah yang kosong tu. Dia nampak macam ada kelibat. Tiba-tiba Farid pun rasa seram semacam perasaan yang belum pernah dia rasa sebelum ni. Dalam sama-sama dia tarik serimut kerana tak nak nampak benda-benda yang mungkin membuatkan dia rasa takut. Ketika cuba menenangkan diri, Farid terdengar suara seorang seperti sedang menyanyi di tepi telinganya. Namun dia cuba mengawal perasaan dan bertenang. Farid memberitahu ketika itu badannya terus berpeluh kerana perasaan takut. Namun dia memberanikan diri untuk melihat dari mana datangnya suara tersebut. Tergamam saya apabila suara seorang menyanyi itu datang daripada katil yang kosong berkenaan dan jelas kelihatan kelibat seorang wanita yang seolah-olah sedang menari sambil menggerakkan tangan. Wajah pucat dan matanya sangat menakutkan. Saya tarik selimut dan badan menggeletar. Tanpa disedari, saya terkencing di atas tilam kerana terlalu takut sambil mulut terkumat kamit membaca segala surah yang saya tahu, ujar si Farid.
Farid memberitahu suasana tiba-tiba menjadi sunyi, namun dia sekali lagi terkejut apabila sahabatnya terjaga dan memanggil namanya. Melihat keadaan dalam ketakutan, rakannya itu cepat-cepat bangun membuka lampu dan terkejut melihat wajahnya, katilnya pula basah. Rupa-rupanya kawan si Farid ni pun mendengar suara wanita tu, tapi hanya berdiam diri sebelum memberanikan diri untuk bangun apabila mendengar suara si Farid ni bergetar-getar membaca ayat Al-Quran. Kami bertiga ambil keputusan untuk menumpang di bilik rakan yang lain kerana ketakutan sehingga tidak sedar saya sudah terkencing atas tilam, kata si Farid ni. Sepanjang malam itu Farid dia tidak boleh melelapkan mata dan mereka bertiga mengalami demam kira-kira seminggu sehingga pihak warden terpaksa memanggil ustaz untuk memulihkan semangat masing-masing. Dalam saya tak percaya ia berlaku kepada diri saya, tapi saya anggap usikan itu mungkin kerana kami telah masuk ke tempat tinggalnya memandangkan asrama tu sudah tiada penghuni, kata si Farid. Jadi itu saja perkongsian cerita Bangkok D berkisahkan blok kosong yang telah lama ditinggalkan dan menjadi asrama tumpangan. Kalau korang suka dengan konten yang macam ni, please consider to subscribe, like dan juga share. Kalau korang ada pendapat atau cerita ingin kongsikan bersama Bangkok D, jangan malu dan segan komen di ruangan di bawah, atau korang nak Bangkok D ceritakan kisah seram yang korang ada, korang boleh emailkan kepada Bangkok D. Bangkok D akan usahakan dan Bangkok D akan ceritakan balik kisah seram korang tu. Okay, so guys, kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum.